Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam YouTube channel Cikgu Hazim Official. Jadi kita masih di dalam bab 1 tingkat 4 ADMAT. Jadi jom kita teruskan berkenaan dengan fungsi gubahan pula. Video sebelum ni cikgu dah ajar berkenaan fungsi songsang. Sekarang fungsi gubahan pula. Apa maksud gubahan kat sini? Ataupun composite function. Dia adalah bila nampak je gubahan, maksud kita gubah. Gubah tu apa? Dalam bahasa Melayu ni alah cikgu susah sikit lah nak terang. Senang faham, dia adalah gabungan. Fungsi gubahan boleh juga difahamkan berkenaan fungsi gabungan. Tapi cara penggabungan dia tu ada cara dia. Yang mana letak atas mana, yang mana letak dulu, yang itu pemahaman dia. Lepas tu dia kata gubah. Tapi senang cerita dia adalah gabungan dua fungsi di dalam satu fungsi. Ibaratnya macam mana? Okey, ibarat macam mana? Kalaulah kita daripada A nak pergi ke C, kalaulah kita buat cara lambat, buat satu-satu function, kita kena ikut laluan B dia dahulu. Maksud laluan B adalah daripada A nak pergi ke C, kena laluan B dulu. Jadi laluan B ni nak menggunakan fungsi apa? Kena menggunakan fungsi fx dulu. Jadi A applykan fungsi fx, dapat B. Jadi daripada B nak dapat C, applykan fungsi gx. Jadi ada dua fungsi yang kita kena applykan. Alright, yang itu adalah individual. Tetapi disebabkan individual satu-satu ni panjang, kita gabungkan dua-dua ni terus menjadi GFX. GFX kat sini lah straight daripada A ke C, tak ada laluan tengah dah, dia terus saja ke kanan. Itu pemahaman dia. Okey, itu maksud fungsi gubahan di mana digabung. Jadi kalau nak faham lagi, cikgu nak teruskan penerangan kalau cikgu ada contoh di sini. Kita tengok satu-satu. Alright, kita tengok satu-satu dulu. Pertama sekali, kalaulah ada cikgu punya objek asal kat sini adalah dua. Objek asal. Okey, dan objek di sini kena applykan fungsi fx sama dengan 2x campur 1. Apakah image kepada 2 dahulu? Jadi kita applykan f2 di mana objek 2 sama dengan 2 kurungan 2 campur 1. Di mana 2 kurungan 2 campur 1 dia akan jadi 4 campur 1 dan dia akan jadi 5. Jadi kalau objek kepada kalau objek dia 2, image dia akan jadi 5. Jadi cikgu tulis kat sini adalah 5. Sekarang daripada 5 pula apakah image asal dia? Image akhir dia. Image akhir dia. Jadi kita kena applykan fungsi gx. Jadi g kurungan 5 sama dengan 5 campur 3. So 5 campur 3 adalah 8. Jadi image kepada 5 adalah 8. Jadi nombor akhir di sini adalah 8. Alright, nombor akhir kat sini 8. Jadi kita buat satu-satu. Daripada 2 dapat 5, daripada 5 dapat 8. Dia macam bukan renyah lah, tapi dia macam kena buat satu-satu. Dia individual function. Tetapi menggunakan aplikasi composite function, kita boleh terus dapatkan daripada 2 terus ke 8. Menggunakan kaedah apa? Yang ini contoh kalau dia dah bagi. Dia dah bagi bahawa gfx sama dengan 2x campur 4. Di mana kita masukkan 2 ni sebagai objek. So gf2 sama dengan 2 kurungan 2 campur 4. Dia akan jadi 4 campur 4. Sebab itulah kita akan dapat 8. Di mana itulah aplikasi fungsi gubahan. Dia boleh terus shortcut dan dia terus dua fungsi dalam satu masa. Daripada 2 terus dapat 8. Instead of kita buat satu-satu, ni kita terus dapat komposit. Itu kaedah dia. Okey. Jadi itu pemahaman fungsi gubahan. Tapi macam mana nak formkan? Macam mana dapat gfx sama dengan x campur 4 ni? Ada cara dia. Okey. Cara dia macam mana? Cikgu dah tulis step kat bawah. Cumanya step kat sini ada dalam bahasa Inggeris lah. Macam cikgu cakap dah sebelum ni, ada gabung-gabung. How to form composite function? Pertama sekali, identify which is inside and which is outside function. Apa maksud inside dengan outside function kat sini? Okay. Kena ingat, untuk outside function adalah function yang paling kiri sekali kedudukan dia. Kalau kita ada fgx, fungsi mana yang paling kiri? Fungsi yang paling kiri adalah f. Jadi di sini adalah kita punya outside function kita. Di mana dia duduk di luar. Ini adalah outside function. Kalaulah kita ada satu fungsi yang ada 3 huruf, ada 3 fungsi, pun sama. Yang paling kiri di sini adalah still outside function. Jadi apa pemahaman outside function di sini? Bermaksud, tengok contoh yang fgx di sini, bermaksud gx adalah di dalam fx. Sebab itu kata siapa dalam siapa luar. Sekarang G di dalam F.
Bila G di dalam, siapa duduk di luar? F lah yang duduk di luar. Jadi yang paling kanan ni adalah yang most inside function. Yang di sebelah kanan di sini, yang di sebelah kanan function kat sini, inilah dikategorikan sebagai inside function. Tapi macam mana pula kalau ada 3 function kat sini? Pun sama. 3 function kat sini, yang paling kanan adalah hx. Dia still kategori sebagai inside function. Tapi kenapa sampai ada 3? Bayangkan dia ada sampai 3 bulatan dia. Ibaratkan macam ni. Ni F paling besar. Dalam F ada G. Ada Gx. Dan dalam Gx ada hx. Ada bulatan lagi, ada hx. Jadi maksud dia hx di dalam gx dan ghx di dalam fx. Itu pemahaman dia. Yang mana dalam, mana luar. Jadi kena ingat di mana yang paling sebelah kiri, yang duduk paling sebelah kiri adalah outside function ataupun fungsi luar. Alright. Dan yang duduk sebelah kanan adalah inside function lah. Jadi step kedua, step pertama kita dah identify yang mana dalam, mana luar. Step kedua adalah kita gantikan atau substitute inside function into outside function as object. Ingat tak cara kita masukkan nilai objek ke masuk dalam X ke sini? Sekarang kita masukkan fungsi ke dalam. Macam mana nak masukkan fungsi? Jom kita tengok contoh. Dan yang ketiga kita simplify lah. Kita tengok contoh. Sekarang contoh pertama, dia kata fx adalah 2x campur 1, gx adalah x campur 3. Dia suruh cari fgx. Ingat, identify dulu yang mana dalam, mana luar. Jadi kita dah faham di mana fgx di sini. F ni duduk di belah paling kiri, jadi ini adalah outside. Dan yang mana duduk di dalam? Gx. Gx akan duduk di dalam. So step dia adalah kita tulis dulu fx. Fx sama dengan 2x campur 1. Fine. Jadi kita masukkan sebagai objek. Mana tempat objek dia? Ingat, ini adalah tempat objek dia. Tolong ingat dan tolong tengok balik video cikgu sebelum ni. Jadi kalau situlah tempat objek dia, kita masukkan gx ke dalam, dia akan jadi f kurungan masukkan gx ke dalam sini. Masukkan gx. Dan di sebelah kanan ni boleh 2 kurungan, kita masukkan fungsi gx ke dalam. Apakah fungsi gx ke dalam? Fungsi gx kat sini adalah x campur 3. Dan kita simplifykan. Maksud simplify, f darab dengan g, dia akan jadi f gx. Dan 2 darab dengan, yang ni kita kembangkan lah. 2 darab x akan jadi 2x, 2 darab 3 akan jadi 6 campur 1. Dan simplifykan f gx akan jadi 2x campur 7. Itu adalah kaedah dia. Tolong ingat satu persatu. Kalau tak ingat, cuba replay video ni banyak kali supaya faham. Kalau tak faham juga, tinggalkan komen. Kita tengok contoh yang kedua pula. Kita tengok contoh kedua, di mana sekarang G pula duduk di luar. Kita ada fx sama dengan 3x tolak 5, gx sama dengan 4x tolak 20. Suruh cari gfx. Gfx kita tengok contoh pertama dulu. Jadi gfx duduk paling kiri. Duduk paling kiri di sini merujuk kepada outside. Jadi kita tahu G adalah outside. Apabila G outside, dan kita tahu sebaliknya adalah F adalah inside. Caranya macam mana? Tulis outside dahulu. Gx sama dengan 4x tolak 20. Jadi kita bukakan X tu untuk nak isikan F sebagai objek. Dia akan jadi G kurungan sama dengan 4 kurungan tolak 20. Di mana dalam kurungan tu kita isi Fx. Di sini saya isikan Fx sebagai fungsi yang duduk di dalam. Dan fungsi Fx adalah 3x tolak 5. Dan daripada situ kita kembangkan sajalah. G darab dengan F akan jadi Gfx. Dan 4 darab 3 akan jadi 12x. 4 darab dengan 5 negatif 20 tolak dengan negatif 20. Jadi gfx kita adalah 12x tolak 40. Itu adalah kaedah untuk nak applykan composite function. Tapi dia akan ada juga keadaan yang tanya benda pelik. Bukan pelik sangat lah. Di mana dia kata g square x. Apa maksud g square x? Jangan bimbang, tak susah pun. G square x bermaksud GGX. Bukan good game. Siapa-siapa yang main game kat sini, GG bukannya maksudnya good game. Jangan sebut GG easy pula. Cikgu tahu, cikgu pun main. Jadi GG kat sini merujuk kepada G di dalam G.
Maksudnya ini memang luar, tapi kita masukkan fungsi G ke dalam G juga. Kaedahnya macam mana? Tulis luar dulu. Gx sama dengan 4x tolak 20. Kita bukakan G, kita bukakan objek dia G kurungan-kurungan sama dengan 4 kurungan-kurungan tolak 20. Jadi kita masukkan fungsi G juga di sini, bahawa di sini akan jadi Gx dan di sini juga 4x tolak 20. Jadi kembangkan saja dan simplify. Di sini akan jadi G, Gx ataupun G square X. 4 darab 4 adalah 16x. 4 darab negatif 20 adalah negatif 80. Dan di sini negatif 20. Jadi G, Gx ataupun G square X adalah sama dengan 16x tolak 100. Itu kaedah untuk composite function. Okey, jadi cikgu harap adik-adik fahamlah. Okey, cikgu harap semua fahamlah berkenaan dengan video cikgu kali ni. Jadi kalau ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan komen di bawah, dan kalau kalau dah tinggalkan komen apa semua dan enjoy video cikgu, boleh tekan like dan kita boleh share kepada kawan-kawan ilmu ni kepada kawan-kawan. Okey, dan of course boleh subscribe untuk video-video yang akan datang. Okey, jadi itu sahaja untuk cikgu video cikgu kali ini. Alright, and terima kasih, jumpa lagi. Bye bye.